Dua soalan. Pertama tentang asas simpanan emas, yang kedua ialah tentang target simpanan. Saya bagi 3 poin yang tuan-puan yang nak menyimpan emas kena take note benda ni lah. Yang pertama, bila kita beli emas, pastikan beli emas dapat emas. Ni poin yang paling penting dalam simpanan emas. Beli emas dapat emas ni maksudnya satu, emas fizikal. Emas kita boleh dapat. Yang kedua ialah simpan sendiri. Itu yang the best. Bila beli emas daripada mana-mana company, dan mesti dapat emas. Boleh ambil bila-bila masa, soal nak simpan kat mana itu terpulang tuan-puan punya decision lah. Okay, beli emas dapat emas. Ini rule yang paling penting. Yang kalau kita buat benda ni, kita tak akan jatuh lingkup. Tak ada possibility jatuh lingkup dalam pelaburan emas. Kalau kita abaikan rules ni, ada possibility. Ada kebarangkalian. Saya dah tengok banyak dah tuan-puan. Dan benda ni saya ingatkan kepada penyimpan emas dah lama dah. Bertahun-tahun. Beli emas mesti dapat emas. Bukan dapat surat pajak, bukan dapat janji untung bulan bintang, bukan dapat surat hutang, bukan. Ataupun sekadar dapat nombor saja. Nampak nombor, barangnya tak ada. Okey, beli emas mesti dapat emas lah. Okey, tuan-puan, dia ada emas digital dan ada emas fizikal. Kekuatan emas sebenarnya adalah pada emas fizikal. Kalau digital, instrumen pelaburan lain pun ada. Bila fizikal, dia tak boleh challenge dengan emas. Jadi kekuatan emas sebenarnya ialah fizikal. Okay. Dan emas yang terbaik ialah emas yang ada di tangan kita sendiri, yang kita boleh akses pada bila-bila masa. Contoh macam apa yang terjadi kepada saya. Akaun emas saya dalam akaun emas Gap pun, bila nama saya ni blacklist, akaun emas Gap pun dengan public gold pun kena freeze tau. Tak boleh keluarkan. Jadi kita kena ada sebahagiannya yang kita kena simpan sendiri. Kalau saya simpan dalam akaun emas Gap tu sementara saya nak keluarkan item apa, saya belilah dulu sebab beli mudah kan. Yang kedua ialah tuan-puan kena ingat bila beli emas ni tak ada pendapatan. Ini kekurangan yang terbesar emas. Emas tidak ada pendapatan tuan-puan. Tak ada dividen tahunan, tak ada pendapatan bulanan. Mana-mana syarikat emas yang offer beli emas boleh dapat pendapatan sekian, angkat kaki lari cepat-cepat. Emas tidak ada pendapatan. Tapi bukan maksud emas ni tak berguna. Kita kena belajarlah. Emas ni untuk apa? Macam mana emas ni membantu kita untuk lebih kaya, untuk protect kewangan kita. Jadi kita kena tahu. Dia tak ada satu instrumen pelaburan, instrumen kewangan yang satu benda ni semua ada, tak ada. Tak ada tuan-tuan. Jadi kekurangan emas ialah emas tidak ada pendapatan. Okey, yang ketiga ialah kalau tuan-puan nak beli emas, pastikan beli emas untuk simpanan 2 tahun dan ke atas. Bukan beli emas sekarang, 6 bulan akan datang nak jual, nak tengok untung ke tak untung, untung ke tak untung. Okey, emas ni tuan-puan boleh dijadikan sebagai simpanan dan emas boleh dijadikan sebagai pelaburan. Tapi pada saya emas adalah simpanan. Pelaburan pun boleh, pelaburan pun baik. Okey, pada saya ialah keutamaan emas ialah pada simpanan. Dalam masa yang sama dia ada nilai pelaburan. Okey, sebab kalau tengok sejarah harga emas dalam tempoh 20 tahun, harga emas naik hampir 10% secara puratanya setiap tahun kalau kita ambil purata lah. Tapi faktanya dia ada turun dan naik lah. Okey, itu topik yang soalan pertama tentang asas menyimpan emas tadi 3. Satu, beli emas dapat emas. Yang kedua, emas tidak ada pendapatan. Dan yang ketiga, beli emas dengan duit simpanan untuk 2 tahun dan ke atas. Soalan yang kedua ialah tentang target simpanan. Tuan-puan, kalau ikut guru-guru kewangan, setiap kita ni kena ada simpanan minimum 3 bulan gaji. 3 bulan pendapatan lah. Anything happen, kita boleh survive minimum 3 bulan. Walau bagaimanapun, setiap kita mesti ada target minimum 6 hingga 12 bulan pendapatan. Minimum. Kena letak target tu. Permulaan, kita kena ada target yang besar. Tapi kita boleh bermula kecil. Bermula dengan target 3 bulan. Saya punya cara, 3 bulan dalam akaun bank, sama ada ASB ke tabung haji. Saya prefer tabung haji. Selebihnya semua saya simpan emas. Sebab apa? Pada saya emas adalah duit. Ada emas, confirm ada duit. Sebab emas ni adalah aset yang liquid, cair. Nak pakai duit boleh jual dan boleh pajak untuk dapat duit on the spot. Itu kalau kita bercakap tentang emas fizikal lah. Siapa ada emas digital, emas bukan duit lah sebab emas digital. Dia boleh kena freeze. Okey, itu yang pertama lah. Kena ada target simpanan 6 hingga 12 bulan pendapatan. Target tu. Saya suka petik nasihat daripada Tuan Aziz Ali lah, pakar kewangan Malaysia, guru saya. Dia kata setiap kita kena menyimpan emas sebanyak 10% daripada jumlah kekayaan. 10% tu, kalau harta tuan-puan 1 juta, simpan 100,000 dalam bentuk emas. Kalau harta 100,000, 10,000 dalam bentuk emas.
Supaya apa? Nilai 10% ni nilai yang akan protect kita. Kalau terjadi apa-apa, lagi 90% boleh hilang segala-galanya. Boleh kena freeze, boleh hilang nilai, boleh musnah. Tapi 10% ni dia tak boleh musnah. Nilai dia tak boleh musnah. Emas tak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Bakar pun dia tak hilang nilai. Cincang-cincang halus-halus pun tak hilang nilai. Aset lain boleh hilang nilai. Emas tak boleh. Okey, 10% daripada harta bersih. Harta bersih ni maksudnya jumlah hutang tolak jumlah harta ada berapa bersih. Okey, itu kena belajarlah istilah kewangan dia panggil net worth. Okey, poin yang ketiga, mungkin tuan-puan macam mana nak kira harta bersih? Letak macam ni lah tuan-puan, letak target satu keluarga ada 1 kilo emas. Saya tahu bila saya sebut 1 kilo, majoriti akan rasa, terlalu besar. Samalah macam saya fikir dulu. 1 kilo, tak pernah terfikir saya boleh menyimpan emas sampai 1 kilo. Tapi letak target dulu tuan-puan dan bermula kecil. Sebelum capai 1 kilo, letak ada 100 gram dulu. Satu keluarga ada 100 gram. Aset yang kita boleh akses bila-bila masa, 100 gram emas. Sekarang ni dalam berapa? 26,000 ke 28,000. 100 gram. Jadi letak target 100 gram dulu. Dah capai 100 gram, pergi naik 1 kilo. Kita kena letak ada cita-cita yang besar, kita kena bermula kecil. Belum ada 100 gram, letaklah target 10 gram yang pertama. Jadi ultimately ialah target ada satu keluarga 1 kilo. Anything happen tuan-puan, yang 1 kilo ni akan menyelamatkan kita macam apa yang terjadi kepada saya lah. Jadi tuan-puan, bila saya dah mengajar tentang kewangan dan emas ni dah lama, dan akhir sekali Tuhan uji saya. Apa yang saya cakap tu, Tuhan uji saya. Jadi alhamdulillah saya dah lalui dah ujian tu. Allah selamatkan saya daripada tu dengan persediaan-persediaan yang saya buat sebelum ni yang saya tak pernah fikir. Tuan-puan, apa yang terjadi ni semua dalam perancangan Allah. Jadi kita merancang dengan apa yang kita boleh fikirlah. Semuanya takdir tuan-puan. Semuanya takdir. Tapi kena ingat, takdir Allah di hujung ikhtiar manusia. Kita kena ikhtiar, hujung ikhtiar itulah takdir. Takdir ni bukan tak bawa sesuatu serah pada Allah, bukan. Jadi itulah tuan-puan, satu ialah tentang aset simpanan emas, yang kedua ialah tentang target simpanan. Target simpanan tadi, satu, tuan-puan, setiap keluarga letak ada simpanan minimum 6 hingga 12 bulan pendapatan. Yang kedua ialah Azizi Ali sebut, pakar kewangan sebut 10% daripada jumlah kekayaan mesti disimpan dalam bentuk emas. Yang lain terpulang lah, nak letak dalam tanah ke, saham ke, unit trust terpulang. 10% dalam bentuk emas. Saya buat satu formula supaya tuan-puan tak pening nak fikir, letaklah 1 kilo target. Satu kesimpulan penting tuan-puan tentang simpanan emas ni, saya selalu quote kata-kata, bukan emas yang menjadikan kita kaya, yang menjadikan kita kaya ialah ilmu kita tentang emas. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala lah yang menjadikan kita kaya, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghadkan rezeki lah. Jadi ikhtiarnya ialah ilmu tuan-puan. Antara ilmu dengan simpan beli emas, mana lebih utama? Ilmu tuan-puan. Saya bila orang bertanya tentang, saya dah beli emas, kenapa tak untung? Macam mana nak tengok untung lah? Saya dah berapa tahun dah harga emas tak naik, contohlah. Dia kata saya dah beli 5 tahun tapi tak untung. Saya hairan, orang beli 2 tahun dah untung. Dia 5 tahun tak untung. Bila saya cek, rupanya dia beli emas tanpa ilmu. Jadi bukan emas yang menjadikan kita kaya, yang menjadikan kita kaya ialah ilmu kita tentang emas. Jadi bila tuan-puan nak beli emas, simpan emas, pastikan dapatkan ilmunya. Contoh, saya tulis buku Wang Emas, Misi Bebas Hutang. Ini buku ni complement lah each other ni. Okay. Ada soalan yang tanya, macam mana saya nak simpan sedangkan saya tak ada duit? Mudah je tuan-puan. Cara dia ialah sebenarnya kita kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, baru duit akan datang. Tanpa ada ilmu, duit yang banyak pun akan habis. Bila ada ilmu, duit yang banyak akan datang. Barulah kita boleh menyimpan. Dulu sama juga, saya tak boleh menyimpan sebab saya cakap saya tak ada duit. Bila saya membaca buku, barulah saya mulakan simpanan pertama saya. Saya ada cerita dalam ni, buku saya. RM20 sebulan menyimpan. Bila dah ada ilmu, sebelum ada ilmu, aku tak ada duit. Pokoknya ialah ilmu. Jadi saya recommend tuan-puan yang nak memulakan simpanan emas, dapatkan buku saya yang saya tulis ni, Wang Emas Misi Bebas Hutang, buku combo ni, beli dua-dua. Bagi siapa yang menonton rancangan malam ni, beli dua-dua, baca. Saya bagi money back guarantee, bukan beli dengan saya. Belilah dekat mana-mana, tuan-puan beli, tuan-puan tengok, baca, tak berbaloi ilmu dalam ni, pulang dekat saya dalam keadaan condition yang sangat baik. Saya refund 100%. Sebab apa? Saya tahu nilai apa yang saya tulis dalam buku tu memang saya tulis untuk tuan-puan kaya. Itulah reason saya tulis. Bukan saya buat duit dengan buku. Saya tak jual pun buku. Okay? Beli, baca, itulah yang membuatkan tuan-puan akan kaya dengan emas. Majoriti yang beli dan baca, majoriti menyesal. Bukan menyesal sebab beli, menyesal sebab lambat baca. Dah lama tak membaca tuan-puan. Buku ni buku yang bacaan dia ringan.
Tuan-puan baca santai sebab ini buku cerita. Bukan buku fakta-fakta data yang menyebabkan tuan-puan baca, tuan-puan rasa berat kepala. Tak ada. Ini buku cerita. Baca buku cerita tapi dalam cerita tu ada ilmu. Okay. Yang kedua ialah tuan-puan ikuti program-program yang G100 sediakan. Saya dan tim bangunkan G100 ni tuan-puan memang nak educate masyarakat, pandaikan masyarakat tentang emas dan kewangan. Kita nak jadikan masyarakat ni kewangan lebih baik. Kita ada contoh talk show setiap hari Rabu malam. Kita dah 2 tahun dah tuan-puan. Setiap Rabu malam kita buat talk show. Datang tuan-puan belajar free rancangan talk show ni. Dan kita ada private webinar 1 juta yang pertama. Private webinar 1 juta yang pertama ni kita ajar macam mana direction tuan-puan nak jadi kaya. Akhir sekali ada harta 1 juta atau tak kerja pun tapi ada pendapatan. Direction. Jadi dekat situ tuan-puan akan tahu macam mana emas ni boleh membantu tuan-puan ke arah membina 1 juta yang pertama ataupun financial freedom.